Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, so saya ucapkan. Okey, pada pagi ini, alright, so kita akan ada sesi live berkenaan dengan program UniKL Japan University Program. Okey. Alright, so sebelum kita mulakan, so of course saya nak ucapkan tahniah kepada adik-adik yang baru sahaja mengambil keputusan SPM. So tak kisah sama ada anda mendapat keputusan yang ataupun mungkin anda mendapat keputusan yang tidak seperti yang anda expect. Walau bagaimanapun saya tetap ucapkan tahniah kerana anda telah berjaya mengharungi apa orang kata dugaan tahun 2020 yang sangat mencabarlah pada adik-adik kita. So tahniah lagi sekali. Alright, so hari ni saya sebagai moderator anda. So nama saya adalah Puan Farah Salwani. So usually saya akan minta adik-adik panggil saya Kak Farah sajalah. So lebih mesra lagi. Alright. So dalam sesi ni juga pada pagi ini kita disertai oleh tim UniKL JP. Alright, so saya akan perkenalkan para panel kita pada hari ini. So saya perkenalkan iaitu teknologis Encik Muhammad Azrul Ahmad, iaitu Ketua Jabatan untuk program kolaborasi Japanese Collaboration Program. So kita juga disertai oleh Dr. Muhammad Hanafi, iaitu program koordinator untuk UniKL JP. Dan kita juga disertai oleh Puan Nur Hashimah, juga program koordinator untuk UniKL JP. Alright. So hari ni kita akan share lah dengan semua mengenai info-info yang berkaitan dengan program UniKL JP. So sebagai permulaan, untuk program UniKL JP ni adalah program di bawah YTP MARA. Dan sebenarnya program ini pun telah dibuka untuk permohonan pada bulan April yang lalu. So dengan menggunakan result trial SPM. Cuma saya difahamkan ada juga yang tidak memohon semasa itulah. So jadi hari ni kita buat lagi sekali secara live. Kita nak share lah dengan adik-adik semua mengenai program UniKL JUP dan bagi mereka yang terlepas nak mohon hari tu, kita akan share lah dari segi orang kata cara untuk memohon lagi sekali lah. Alright, so tanpa membuang masa. Alright, so of course saya tahu adik-adik semua nak tahu sebenarnya apa program UniKL JUP ni kan. JUP ni apa nama dia, stands for apa. So alright, so saya nak jemputlah teknologis Azrul Ahmad. Mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai apa pengenalan program UniKL JUP ni. Silakan Cik Azrul. Terima kasih Cik Farah Salwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada pelajar-pelajar SPM tahun 2020 atas keputusan yang telah diperolehi. So walaupun keputusan anda cemerlang dan kurang cemerlang, so insyaAllah akan ada masa depan di situ. So pertama sekali berkenaan dengan program JUP ni, apa yang saya boleh ceritakan, program JUP ni adalah merupakan salah satu program kolaborasi antara negara Jepun dan negara Malaysia sendiri. So program ni adalah berkisarkan berkenaan dengan kejuruteraan yang melingkupi kejuruteraan mechanical dan juga kejuruteraan electrical elektronik. So untuk program ni program ni memakan masa selama 5 tahun untuk mendapatkan degree. So dalam satu program ni kita ada buat kolaborasi bersama dengan Jepun. So di mana di Malaysia 3 tahun pembelajaran adalah untuk mendapatkan diploma, manakala 2 tahun selebihnya adalah di universiti di Jepun lah. So bermaksud 2 tahun di Jepun tu pelajar-pelajar akan masuk di tahun yang ketiga dan juga tahun yang keempat. So justru dalam satu program ni pelajar-pelajar akan mendapat manfaat, benefit, iaitu dari satu program akan mendapat 2 penawaran, iaitu diploma dan juga bachelor degree. Itu saja.
Okay, so itulah sedikit dari segi pengenalan UniKL JUP Okay, so 3+2 senang cerita Cik Azrul. Okay, Ya, 3 saya. tahun diploma, Cik 2 Sani. tahun degree di Jepun. Okay, so saya juga selalulah dapat macam inquiry lah daripada adik-adik kita kan lepas SPM ni dan juga parents. UniKL JUP ni dia program baru ke sebenarnya? Ataupun program ni dah lama dah tapi mungkin dia diadakan di tempat yang lain. Mungkin Cik Azrul pun boleh share lah dengan pendengar kita dekat Facebook Live sekarang. Okey, untuk pengetahuan semua nama JUP ni adalah Japanese University Program, which is nama dia baru, tetapi program ni adalah program daripada kesinambungan kesinambungan daripada program-program sebelum ni di bawah tajaan MARA. Okey, boleh saya ceritakan pada asalnya program ni telah diselia ataupun dikawalselia oleh Yayasan Pelajaran MARA pada tahun 1993 So which is dah almost 28 tahun lah program ni. So 1993 adalah program yang pertama melalui fasa HEP 1, Higher Education Loan Program. So selepas tu melalui beberapa fasa ke HEP 2. So HEP 1 ni tempoh pembelajaran memerlukan selama 6 tahun di mana 2 tahun persediaan di Malaysia dan 4 tahun persediaan di Jepun Cik Sawani. So selepas melalui fasa yang pertama tu akan dia masuk kepada HEP 2, Higher Education Loan Program, iaitu pada tahun 2000 lah tak silap saya. So that one kita telah tambah baik program tu daripada 6 tahun kita jadikan 5 tahun lah, which is 2 tahun di Malaysia dan 3 tahun di Jepun. Okay, so seterusnya HEP 3 dan juga yang terbaru sebelum ni, sebelum di JUP ada program yang sama, MJEP, di bawah penyeliaan Yayasan Pelajaran MARA juga, tapi under MARA. So which is daripada tahun 2011 yang diusahakan di MJI Branang. So that one 3 campur 2 juga 3 campur 2 di mana 3 tahun di Malaysia dan 2 tahun di Jepun. So seterusnya program ni telah ditambah baik dan telah diletakkan di bawah universiti Cik Farah Salwani supaya lebih diiktiraf lebih baik. Okay, so disebabkan itulah sebenarnya program ini diadakan di UniKL MFI dan orang kata kita rebrand lah nama tu menjadi UniKL JUP. Okay. So jadi buat ibu bapa di luar sana dan juga adik-adik, so jangan risau sebab program UniKL JUP ni dah lama dah sebenarnya kan berada di Malaysia. Okay, so sebenarnya ada juga di kalangan panel kita ni pun sebenarnya alumni daripada program ini juga yang saya difahamkan lah. Okay, so nanti mereka juga boleh share dengan adik-adik di luar sana jugalah dari segi pengalaman mereka belajar di sana lah. Okay. Dan Cik Farah. Ya Cik Azrul. Tak lupa tambah. Program ni juga telah mendapat pengiktirafan daripada negara Jepun. Yes, betul. Itu yang sangat penting. Itu yang paling penting lah. Betul. Okay. So jangan risau, dah pun mendapat iktirafan daripada negara Jepun. Okay. Alright. So jadi saya nak tujukan soalan kepada Encik Hanafi. Okay, Cik Hanafi Siddiq. Alright, so macam mana dari segi pilihan universiti di Jepun? Okay, of course ini pun memang selalu orang kata soalan yang top jugalah kan. Okay, so saya tanya Kak Farah. Okay, so dah 3 tahun belajar kat UniKL MFI Diploma. And then pemilihan universiti di Jepun nanti macam mana? Sama ada ditetapkan oleh pihak MARA ke? Saya boleh pilih sendiri ke? Macam mana tu? Okay, Cik Hanafi boleh share? Dari segi pemilihan universiti tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Farah. Saya Hanafi. Saya merupakan alumni daripada program ni, dan untuk program ni terdapat beberapa universiti yang akan kami akan diberi pilihan kepada para pelajar untuk memilih. Untuk pengetahuan para pelajar, kita ada 24 universiti yang terdiri daripada Universiti Nasional iaitu IPTA,
dan juga universiti private, iaitu universiti swasta. Tapi untuk di Jepun, universiti private dan universiti swasta tiada beza kerana dia orang punya ranking adalah lebih kurang sama. So tidak perlu risau mengenai itu. Untuk National University atau PTA, universiti tersebut adalah Ehime University, Toyohashi University of Technology, University of Fukui, Kyushu Institute of Technology, Nagaoka University of Technology, Murorang Institute of Technology, Saitama University, Hyogo University, Yamaguchi University, Kagawa University dan Kumamoto University. So ini adalah 12 universiti nasional yang akan ada dalam pemilihan pelajar apabila tahun ketiga nanti. Dan juga ada tambahan untuk universiti daripada private, iaitu Okayama Institute of Science, Takushoku University, Tokyo Denki University, Risumekan University, Kindai University, Tokai University, Tokai University of Science, Shibaura Institute of Technology, Tokyo University of Technology, Meiji University, Chukyo University, Sophia University dan Toyo University. So ini adalah universiti yang boleh dipilih oleh para pelajar dan list ini akan bertambah dari semasa ke semasa. So para pelajar diberi peluang untuk memilih. Kami akan membuka peluang kepada pelajar untuk memilih pada tahun ketiga sebelum final semester. So para pelajar pilih dan berdasarkan pilihan pelajar dan CGPA para pelajar. Exam para pelajar tu kami akan susunkan untuk susunkan supaya semua pelajar dapat pergi kepada semua universiti. Dan juga apabila pada semester akhir tu kita akan ada entrance exam. So para pelajar akan ambil entrance exam berdasarkan universiti yang telah dibenarkan, dan sekiranya para pelajar dapat dan para pelajar akan boleh fly ke sana lah, boleh fly ke Jepun lah berdasarkan universiti yang telah exam yang telah lulus tu. So para pelajar tak perlu risau sebab itu terlalu jauh lagi. So itu ada pada tahun ketiga, dan list tu akan bertambah sama ada daripada atas, daripada Pulau Hokkaido sampailah pulau ke bawah, Pulau Kyushu, semua ada universiti yang yang ada dalam list kami lah. So itu akan bergantung pada para pelajar di mana yang para pelajar ingin duduk. Untuk contoh, siapa yang minat di Hokkaido boleh pergi, siapa minat saji boleh duduk di Pulau Hokkaido, pergi universiti di Pulau Hokkaido lah. Siapa minat duduk di Tokyo boleh ambil universiti-universiti yang di Tokyo. Okey, jadi maksudnya para pelajar ni dia boleh pilih yang universiti yang dia nak pergi. Betul tak Cik Nafi kan? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tapi kami akan lihat kepada result para pelajar lah. Sekiranya para pelajar memang hebat dan nak pergi ke universiti yang agak ranking bawah, so kami akan nasihatkan lah supaya pergi ke ranking yang lebih baik, supaya dia dapat beri peluang kepada rakan-rakan yang kurang nasib baik tu untuk pergi ke universiti itu. Sebab setiap universiti ada kota dan kita akan cuba penuhkan setiap universiti itu dengan para pelajar. Okey, baik. Alright, so jadi jangan risaulah adik-adik di luar sana. Okey, dari segi pemilihan universiti di Jepun, okey, adik-adik boleh memilih dan lecturer kita juga akan membantu adik-adik semua. So jangan risau, insya-Allah semua akan mendapat penempatan di universiti di Jepun nanti. Okay, so alright, lagi satu Cik Hanafi, macam saya difahamkan untuk program study keluar negara seperti di Jepun, actually banyak jugalah universiti lain menawarkanlah program seperti ini. Tetapi apa bezanya UniKL JUP ni? Sebab saya difahamkan ada setengah tempat menawarkan orang kata preparation setahun di Malaysia,
So mereka belajar 4 tahun di Jepun. Okay, contoh So tapi UniKL JUP ni dia berbeza sikit kan. So dia 3 tahun diploma di UniKL MFI, 2 tahun degree di Jepun. Dari segi kelebihan jika sambung ke UniKL JUP ni, mungkin Cik Hanafi boleh share sikit apa dari segi perbezaan dia lah. Mungkin pembelajaran ke kan. Okay, Cik Hanafi silakan. Okey, terima kasih Kak Farah. Untuk pengetahuan, pada pengetahuan saya, yang saya tahu ada beberapa program untuk pergi ke Jepun. Dan kebanyakan dan yang program yang saya tahu tu adalah mengambil masa 2 tahun di Malaysia dan 4 tahun di Jepun, dan juga 2 tahun di Malaysia dan 5 tahun di Jepun. So total adalah 6 dan 7 tahun untuk mendapatkan degree. So untuk program ni cumalah 5 tahun, iaitu 3 tahun di Malaysia dan 2 tahun di Jepun. So dengan ini para pelajar dapat menjimatkan 1 tahun untuk mendapatkan degree atau sarjana muda, dan ekstra 1 tahun atau 2 tahun untuk jika dibandingkan dengan program lain, para pelajar dapat menimba pengalaman bekerja atau memanfaatkan masa itu di Jepun atau di Malaysia untuk menimba pengalaman sama ada dalam bidang pekerjaan atau berniaga. So ini dapat menambahkan value kepada para pelajar sekiranya dibandingkan dengan program lain lah. Dan program ini, yang kita tahu program ini adalah 5 tahun dan para pelajar akan dapat diploma dan sarjana muda atau degree pada masa 5 tahun saja. Kalau kita bandingkan dengan program-program lain, biasanya untuk mendapatkan even program dalam Malaysia pun, kalau kita nak dapatkan diploma dan degree pada masa yang sama, kita tak akan dapat buat dalam masa 5 tahun kalau untuk engineering. So untuk lain saya tak pastilah, kalau untuk sastra ke, tak pasti. So ini antara cara yang paling cepat untuk dapat diploma dan degree dalam engineering. Dan pada masa yang sama, para pelajar akan duduk di Malaysia, akan belajar di Malaysia dulu 3 tahun, dan ini akan dapat membantu para pelajar menyesuaikan diri dengan bahasa Jepun yang lebih panjang lah. So compare dengan persediaan 2 tahun, kat sini kita sediakan 3 tahun. So para pelajar boleh dapat peluang belajar bahasa Jepun dengan lebih mendalam supaya pemahaman bahasa Jepun tu boleh ditingkatkan di sana lah. So tak ada masalah untuk tidak faham kelas semasa di universiti di Jepun. Dan dan 3 tahun, apabila kita belajar di sini 3 tahun, umpama kita dah masuk, apabila kita apply ke Jepun, kita akan masuk automatically tahun ketiga dan tahun keempat. So untuk kejuruteraan ni, untuk engineering, tahun pertama dan kedua adalah tahun yang paling penting, disebabkan tahun pertama dan kedua kita akan banyak belajar pasal teori, pasal fundamental, teori-teori dalam engineering. So sekiranya belajar di Malaysia, so kita boleh refer para lecturer yang terdiri daripada orang Jepun dan juga orang Malaysia, supaya kita lebih memahami, supaya para pelajar lebih memahami konsep engineering tersebut. Apabila dia masuk tahun 3 dan 4, lebih banyak kepada application. So apabila berada di Jepun, para pelajar telah ada basic yang kukuh. So bila di Jepun, dia just tinggal untuk apply lah knowledge yang dia ada. So ini dapat mengurangkan failure rate atau jumlah pelajar yang gagal, dan berdasarkan data-data kami, pelajar yang gagal terlalu sedikit lah. Yang gagal cuma disebabkan attitude para pelajar, sebabkan para pelajar tidak minat belajar, dan ini menyebabkan orang gagal. Tapi sekiranya pelajar fokus dan belajar, tiada masalah untuk bergraduasi di Jepun dan juga di Malaysia. So itu saja kot dari saya. Ada lagi ke? Okay, alright. Terima kasih Cik Hanafi.
Okey, betul sebenarnya sebab apabila belajar orang kata program keluar negara, okey, yang paling penting adalah fokus, okey, dan belajar betul-betul supaya dapat bawa balik segulung ijazah daripada universiti di sana lah. Okey. Alright, so sekarang saya nak pergi kepada Puan Hashimah. Okey. Alright, so seperti Cik Hanafi ada cakap tadi, selama 3 tahun belajar diploma di UniKL MFI, so para pelajar kita juga akan belajar dalam bahasa Jepun. Okey, maksudnya selama 3 tahun tu subjek-subjeknya akan dipelajari dalam bahasa Jepun. Okey, so dari segi cabaran, mungkin Puan Hashimah pun dah tengok dari segi pengalaman para pelajar kita yang belajar. So cabaran belajar bahasa Jepun ni, susah ke sebenarnya? Ada tak student kita yang selama 3 tahun pun tak boleh juga nak cakap bahasa Jepun? Kan mungkin adalah kan certain case ke ataupun tak ada. Mungkin Puan Hashimah boleh share lah dengan semua orang, dengan adik-adik kita yang tengah dengar sekali. Silakan Puan Hashimah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi untuk yang mendengar pagi ni. Okey, terima kasih Puan Farah ataupun nama glamour dia dekat UniKL ialah Kak Farah MFI. Betul Kak Farah? Betul. Okey, so daripada soalan Kak Farah kita tadi berkenaan cabaran, tapi saya percaya sebelum kita sentuh tentang cabaran, untuk view adik-adik lepasan kita, apa yang nampak pertama kali sebenarnya keseronokan. Apa keseronokan untuk kita pergi ke Jepun. So bila dia dah masuk belajar nanti barulah benda tu akan datang bersama cabaran. So seperti yang kita lihat sekarang, kalau kita tengok for the past 20 tahun lebih kurang, kita dah melihat kebanjiran budaya Jepun yang dah mula masuk ke negara kita, di mana kita dapat lihat restoran-restoran Jepun yang banyak di sana sini. Okey, kemasukan drama-drama Jepun, anime especially untuk adik-adik, dan kita juga boleh nampakkan perkongsian disebabkan taraf hidup Malaysia sendiri, kita dah mula lihat perkongsian rakyat Malaysia yang sentiasa melancong ke Jepun, keseronokan melihat bunga sakura pada musim bunga, dan juga bandar elektronik Akihabara, dan sebagainya. Jadi maka dari situ sebenarnya sangat memberi dorongan kepada adik-adik untuk menyambung pelajaran ke Jepun. Okey, bila kita cerita tentang pembelajaran bahasa di contohnya UniKL ini sendiri, okey, of course pembelajaran bahasa Jepun agak berbeza. Kita boleh kata perbezaan yang sangat banyak dengan bahasa-bahasa yang adik-adik pernah belajar sebelum ni. So kalau kita cerita tentang bahasa Inggeris, kita akan dapati bahawa dari segi penulisan dia sama, fasa yang terlibat hanyalah dari segi belajar perbendaharaan kata, tata bahasa. Okey, so jika Jepun ni kita tengok tulisan dia sendiri dah berbeza. Okey, jadi sebelumlah sambil-sambil pada fasa pertama tu, di dalam fasa untuk menguasai penggunaan kosakata dan tata bahasa, sebenarnya para pelajar perlukan komitmen yang tinggi untuk belajar tulisan dia sendiri. Okay, kalau adik-adik tengok tulisan kanji sendiri, kita mungkin lebih kurang, kalau nak belajar semualah, kita ada lebih kurang 50,000 kanji di samping tulisan hiragana dan juga katakana. So kalaulah sebelum ni kita dekat sekolah, kita rasa pergi sekolah pukul 7.30 pagi, habis sekolah pukul 1.30, kita boleh habis kat situ je. Tapi cabaran untuk kita belajar bahasa ni, seawal 8 pagi kita bermula tu sehingga petang, selepas tu kita masih ada lagi fasa perlu mengingati tulisan kanji, mengingati bahasa, okay. Komitmen itu kena datang daripada diri sendiri, usaha yang lebih lah berbanding zaman kita belajar di sekolah dahulu. So pada tahun pertama nanti di sini, sebelum pelajar akan masuk kepada subjek-subjek yang major, yang utama, subjek-subjek yang menjurus kepada bidang mechanical ataupun electrical, para pelajar akan menghabiskan masa lebih kurang 20 jam seminggu hanya untuk kemahiran bahasa, untuk penguasaan bahasa itu sendiri. Okey, jadi pada tahun pertama tu kita akan nampak fasa menghafal, memahami, okey,
mengguna pakai kembali di dalam perbualan seharian yang sangat tinggi. Jadi benda-benda yang itu kita kena tanamkan azam di samping keseronokan yang bakal datang tu nanti ketika kita nak sampai di Jepun. So maka kita kena ada satu effort untuk menghadapi cabaran-cabaran belajar bahasa tu tadi. Okay? Okay, betul. Yang penting kena ada minat, betul Puan Shima? Ya, betul. Betul. Okay. So daripada minat itu datangnya anda akan boleh hadapi cabaran yang akan diberilah. Cabarannya perlu belajar bahasa asing lah, iaitu bahasa Jepun. Okay. So tapi jangan risau, macam Puan Nashima, macam kita dah ada first batch di UniKL MFI untuk UniKL JUP. Macam mana dari segi mereka punya penguasaan dalam bahasa Jepun? Kalau ikutkan mereka dah setahun dah berada di UniKL MFI. Mungkin Puan Shima boleh share? Okey, betul. Alhamdulillah mereka telah memulakan pelajaran since Julai, jadi lebih kurang hampir setahun lah mereka telah belajar bahasa di MFI. Jadi dari segi perbualan yang asas, penggunaan kata kerja yang asas, penggunaan kata nama yang asas, sebenarnya mereka dah boleh berbual yang asas tu dah bolehlah di dalam bahasa Jepun. Okay, so tinggal lagi selepas ini diorang akan upgrade lagi penggunaan kosakata untuk bahasa yang lebih tinggi untuk tujuan penulisan report, untuk tujuan membaca buku teks, kerana nanti bila mereka fly di Jepun nanti segala bahan-bahan rujukan semuanya adalah di dalam bahasa Jepun. Jadi sebab tu kita bukan hanya setakat penguasaan dari segi bahasa bercakap, bahasa pergi kedai, bahasa tengok TV, kita akan upgrade kepada bahasa engineering itu sendiri dalam bahasa Jepun. Alright, so maksudnya para pelajar ni dia akan belajar terms-terms teknikal juga dalam bahasa Jepun kan? Okay, so so itu disebabkan itulah adik-adik akan mudah apabila pergi ke Jepun. Okay, so adik-adik akan mudah dah faham. Okay, dari pembelajaran insya-Allah tak ada masalah. Okay, alright. So jadi kita ke soalan seterusnya. Okay, so ini juga antara soalan yang biasa parents jugalah, kebiasaannya parents lah yang akan tanya. Okay, so kebiasaannya kalau kita nak pergi ke luar negara dari segi study di luar negara. Okay, so of course dari segi kelayakan bahasa, okay contoh untuk program UniKL JUP. So akan ada exam untuk orang kata kelayakan, exam bahasa untuk kelayakan pergi ke Jepun kan. So mereka akan dinilai sama ada melayakkan diri untuk ke Jepun ataupun tidak. So mungkin Cik Azrul boleh share okay, dari segi sebenarnya apa nama examination tu dan juga dari segi kelayakan untuk para pelajar ni pergi ke Jepun nanti. Okay, Kak Farah Okay, basically sebelum saya menjawab soalan yang Kak Farah tu tadi, ingin saya nak tambah sedikit berkenaan dengan perbezaan program tadi, iaitu program JUP ni mempunyai satu keunikan lah berbanding dengan program-program yang lain. So which is dalam tempoh 5 tahun pengajian tu, di mana 3 tahun pengajian di Malaysia kita telah membuat pembelajaran tu dalam bahasa Jepun ya, Kak Farah. Pembelajaran dalam bahasa Jepun tu dah erti kata 3 tahun yang pertama tu, tahun pertama adalah tahun persediaan, preparatory. So tahun yang kedua dan ketiga tu adalah silibus di universiti di Jepun. Okay, untuk pengetahuan semua hanya program di JUP ni hanya satu-satu program di dunia, maksudnya program yang telah diiktiraf oleh kerajaan ataupun universiti di Jepun untuk dilakukan luar daripada negara Jepun. So bermaksud untuk tahun yang kedua dan tahun yang ketiga tu pelajar-pelajar telah didedahkan berkenaan dengan silibus di universiti Jepun di sana ya. So maksudnya mereka tak perlu belajar tahun pertama dan kedua di negara Jepun, tetapi sebaliknya boleh belajar di negara kita Malaysia. So ini membolehkan pelajar-pelajar lebih familiar dengan bahasa Jepun tu sendiri untuk penggunaan kejuruteraan lah. So when come to bila diorang nak sambung belajar pada tahun ketiga dan tahun keempat, mereka telah mempunyai asas yang kukuh untuk persediaan tahun ketiga dan tahun keempat. Okay, berkenaan dengan soalan Kak Farah tu tadi, yes of course, untuk pergi ke Jepun ataupun ke negara luar, kita mesti ada
satu standardized peperiksaan yang perlu dilepasi oleh pelajar lah. So obviously kalau nak pergi Jepun, pelajar-pelajar harus faham dan boleh bertutur dalam bahasa Jepun kerana pembelajaran memang dilakukan di dalam bahasa Jepun di lecture di Universiti Jepun. Even di Malaysia ni pun di JUP kita menjalankan pembelajaran ataupun pengajaran fully dalam bahasa Jepun untuk kejuruteraan. So untuk melayakkan pelajar-pelajar ni pergi ke Jepun, yes of course untuk bahasa daripada sudut bahasa iaitu kita kenali sebagai JLPT ataupun Japanese Language Proficiency Test. So pelajar-pelajar haruslah Cik Azrul, okey ke? Okey, so mungkin ada masalah sikit dengan line Cik Azrul. Okey, mungkin Cik Hanafi ataupun Puan Hashimah boleh bantu dari segi persoalan sebentar tadi. Okey, Cik Azrul dah kembali. Okey dengar? Okey dengar, okey. Alright, boleh sambung semula. Okey dengar? Okey dengar. Okey, macam tadi yang saya bagi tahu tadi, untuk melayakkan pelajar-pelajar ni pergi Cik Azrul. Okey, mungkin ada masalah line Cik Azrul. Mungkin Cik Hanafi atau Puan Hashimah boleh bantu ke? okey ke? Okey, kembali semula. Okay, Ya, silakan Cik saya Azrul. dengar. Dengar tak Okey. di sana? Okey, dengar. Okay, seperti yang saya bagi tahu tadi, untuk melayakkan pelajar-pelajar ni pergi ke Jepun, kita ada dua peperiksaan yang perlu pelajar-pelajar lepas. Iaitu kalau daripada sudut bahasa, pelajar perlu melepasi JLPT. JLPT itu bermaksud Japanese Language Proficiency Test. So minimum requirement yang pelajar perlu lulus adalah tahap N3. So untuk JLPT ni dia ada 5 tahap. N1, N2, N3, N4, N5. N5 ni adalah untuk yang introduction lah, maksudnya yang permulaan. So N1 ni adalah yang paling tinggi level dia. So sekurang-kurangnya pelajar perlu lulus N3 lah untuk melayakkan mereka pergi ke Jepun. Okay, so selain daripada tu, untuk melayakkan pelajar-pelajar ni memasuki universiti di Jepun, so setiap universiti di Jepun menyediakan satu peperiksaan kemasukan ke negara di universiti mereka lah. So pelajar-pelajar ni haruslah layak ataupun melepasi peperiksaan kemasukan universiti Jepun, iaitu yang dilakukan masa tahun 3 di JUP nanti. So itu je Kak Farah. Okey, Kak Farah? Lain tak okey? Shima boleh dengar? Saya boleh dengar, boleh. Ni Kak tersangkut Farah pada Kak Farah. jadi statik ya? Oh. Dah terleft. Okay, tak apa. So insyaAllah para pelajar tak perlu risau untuk kemasukan ke universiti di Jepun tu. So selama 3 tahun pembelajaran bahasa dan juga kejuruteraan di Malaysia ni, pelajar-pelajar akan dibimbing oleh pensyarah-pensyarah yang telah terlatih. So bermaksud pensyarah-pensyarah yang experience lebih daripada 10 tahun dan juga pensyarah daripada Jepun juga mengajar di program JUP UniKL ni. So kita ada pensyarah Jepun untuk bahasa Jepun dan juga pensyarah orang Jepun bahagian kejuruteraan. So tak perlu risau kepada pelajar. So pensyarah-pensyarah ni akan bimbing pelajar sehingga boleh mencapai kemasukan ke universiti Jepun. Okay, Kak Farah? Okay. Alright, so jangan risau. Kita ada dari segi, orang panggil apa? Sensei Cik Azrul? Kalau Ya, dari Jepun, sensei. yes, So, kita ada sensei yang akan membantu adik-adik semualah.
Okay, sama ada sensei. Kita memang ada sensei yang original daripada Jepun So dan juga yang lecturer-lecturer kita daripada Malaysia yang memang graduate daripada Jepun dan boleh mengajar dalam bahasa Jepun. Okay, so adik-adik pun jangan risau. Okay, insyaAllah adik-adik boleh berjaya sehingga menyambung ijazah ke Jepun nanti. Okay. Alright. Okay, so sekarang ni so disebabkan dengan keadaan kita sekarang di Malaysia dengan keadaan COVID yang masih lagi tinggi, belum turun-turun. Okay, so dari segi orang kata pembelajaran para pelajar UniKJ UP sekarang yang saya difahamkan mereka juga perlu belajar secara online. So dari segi macam mana diorang punya pembelajaran secara online dan juga lecturer-lecturer UniKJ UP ni mengajar mereka secara online. Adakah para pelajar okey jika mereka belajar secara online ataupun mungkin ada cabaran dari segi pembelajaran secara online tu. Sebab saya difahamkan mungkin adik-adik di luar sana mereka pun dah menghadapi belajar untuk menghadapi SPM pun secara online. So mungkin ada setengah yang dah orang kata apa tak nak pun belajar online ni. Okay. So tapi saya difahamkan para pelajar kita alhamdulillah boleh adapt dengan pembelajaran online. Mungkin Puan Shima boleh share lah dengan pendengar kita dari segi para pelajar kita ni. Mereka adapt ke dengan pembelajaran online ni? Okey ke mereka tu kan? Okey, silakan Puan Shima. Okey, terima kasih Kak Farah. Okey, alhamdulillah sebenarnya kita boleh katakan pelajar-pelajar kita sekarang ialah kluster pandemik lah. Semuanya telah mula berjinak-jinak dengan pembelajaran online. Sejak daripada bulan 3 tahun lepas. Jadi kalau pelajar-pelajar batch pertama kita yang kali ni, selepas sahaja mereka SPM, mereka telah mendaftar ke JUP pada bulan Julai. Kebetulan pada waktu itu mereka berpeluang untuk menjalani pembelajaran secara bersemuka lebih kurang 3 bulan. Okay, so sebenarnya pada fasa yang bersemuka, of course alhamdulillah kita tak ada masalah kerana tiada apa yang berubah. Para pelajar boleh menghubungi sensei-sensei mereka secara langsung sekiranya ada masalah. Okey, selepas itu bermulalah fasa pembelajaran online. So dekat sini cabaran dia sebenarnya ialah pertama sekali dari segi monitoring. Okey, sensei-sensei kita sebenarnya di sebalik layar, di sebalik skrin tu macam mana cara kita nak monitor komitmen dan juga kesungguhan para pelajar untuk stay fokus selama 8 jam. Okey, so dekat sini sebenarnya cabaran untuk para sensei kita mempelbagaikan mod pengajaran. Okey, ada sensei-sensei kita sendiri telah berbincang sesama sendiri. Ada subjek yang mereka akan jalankan kelas secara langsung, mungkin diselang-selikan dalam bentuk video, diselang-selikan dalam bentuk assignment yang para pelajar kena tengok dulu, view dulu, lepas tu terus masuk kepada sesi soal jawab. Jadi sangat penting untuk sesi satu hari itu tidak hanya fokus kepada betul-betul duduk depan skrin lah selama 8 jam. Okay, diorang ada banyak diselang-selikan dengan pelbagai aktiviti. Okay, di samping itu sensei-sensei biasanya mereka akan beri informasi terlebih dahulu. Okey, metod-metod pengajaran dan juga material-material itu tadi. Okey, material akan sentiasa tersedia dalam bentuk soft copy. Jadi para pelajar boleh download dahulu. Okey, untuk mereka membuat ulang kaji dan bersedia. Sebab saya percaya pelajaran online ni kita tak boleh bangun pukul 7.30 and then terus masuk kelas pukul 8. Jadi para pelajar perlu bersedia dahulu dengan perancangan pengajaran untuk sensei-sensei untuk esoknya. Okay, so dekat sini itulah dia punya cabaran tertinggi untuk pembelajaran online. Okay, tetapi saya percaya bukan semua para pelajar tu tadi sebenarnya ialah is design untuk mampu stay fokus kan selama dia duduk di depan komputer. Okay, sebab dia kena ada disiplin diri yang tinggi. Kalau dia duduk di asrama mungkin ada kawan-kawan yang boleh tolong kejut pagi-pagi. Jom pergi kelas kan. Kalau yang ini dia seorang je dekat rumah, mak ayah pergi kerja, entah masuk kelas ke tidak. Jadi alhamdulillah sebenarnya sensei-sensei kita sangat prihatin. Okey, mereka akan segera menghubungi para pelajar yang didapati mungkin terlambat masuk kelas, missing di dalam kelas, mereka akan segera hubungi untuk bertanya masalah pelajar itu sendiri. Okey, para pelajar pun sentiasa
sentiasa diberi ruang untuk menghubungi sensei sekiranya mereka ada masalah pembelajaran. So kita dari segi pelajar-pelajar yang boleh ada self control, okey, kita bagi mereka peluang untuk belajar sendiri. Para pelajar yang mungkin perlukan detail monitoring, pengawasan yang tinggi, kita akan cuba bantu daripada masa ke semasa. Okey, so alhamdulillah selepas 2 semester mereka dah habis peperiksaan secara online. InsyaAllah jika kita tengok mereka sama-sama boleh naik ke semester 3 lah pada bulan Jun ni. Okey, alhamdulillah. Maksudnya mereka pun dapat menghadapi dugaan pandemik kita lah pada tahun lepas sebab betul bukan senang sebenarnya. Okey, sebab mereka perlu belajar bahasa dalam 8 jam sehari. So jadi mereka perlukan fokus yang cukup lah. Okay, so dari segi online class, so mereka dapat menghadapi cabaran itu dengan jayanya lah. So kita harapkan pandemik kita pun semakin reda supaya para pelajar kita dapat masuk ke kampus dan belajar secara face to face mulalah macam biasa. Okay, alright, so sekarang ni kita akan pergi kepada, saya nak baca komen komen dekat Facebook kita. Okay, alright. So saya akan tengok satu. So daripada Cikgu Ija, Cikgu Man. Alhamdulillah anak saya akan tamat bulan depan daripada ANU Canberra. Daripada mana ni? Mungkin Cik Hanafi atau Puan Shima? Tahniah kepada anak Cikgu Ija, Cikgu Man. Dan nak habis dah bulan depan. Okay, mungkin so ni daripada TDP. TDP. TDP 2+2 mungkin daripada MFI yang pergi ke New Zealand, Canberra, New Zealand. New Zealand. Australia. Okay, alright. So tahniah kepada anak Cikgu Ija So okay, ada juga komen ni daripada Amir Aris Haji M. Basir. So saya nak tanya, anak saya lepasan MRSM keputusan 7A dan 3B, bagaimana nak mohon? So mungkin Puan Shima atau Cik Hanafi boleh bantu dari segi untuk pertanyaan daripada guest kita lah. Saya ke? Okay, boleh Cik Hanafi. Untuk para pelajar kan pada bulan April ke atau Mei, pada penghujung April hingga awal Mei, MARA ada buka permohonan untuk YTP yang talent program. Pada masa tu result SPM tidak keluar lagi. So pelajar akan time tu pelajar perlu membuat application atau permohonan menggunakan result trial. Tetapi requirement tetap sama, iaitu kejap saya baca requirement dia. Sebentar ya. Alamak. Iaitu 6A, iaitu daripada English, Matematik, Fizik, Chemistry dan 2 subjek lain. Dan minimum B+ untuk matematik tambahan. So requirement tetap sama masa application untuk trial, percubaan, tetapi sekiranya para pelajar tidak membuat permohonan semasa percubaan, iaitu pada penghujung April hingga awal Mei tu, kerana tidak menepati requirement yang diberikan, tetapi pada masa kini yang result SPM telah dikeluarkan, para pelajar dapat result SPM yang menepati requirement yang diberikan, iaitu 6A daripada English, Matematik, Fizik, Chemistry dan 2 subjek lain dan minimum B+ untuk ADMAT. Para pelajar boleh melakukan permohonan semula tetapi bukan di website YTP tersebut. Para pelajar perlu untuk emailkan IC para pelajar, ibu bapa, sijil lahir para pelajar ibu dan bapa, result percubaan SPM 2020 dan result sebenar SPM 2020, emailkan kepada ytp@mara.gov.my. So para pelajar perlu
emailkan ke sana untuk membuat permohonan baru bagi para pelajar yang tidak membuat permohonan semasa permohonan YTP dibuka lah pada April hingga Mei 2020. Okay, betul. Ni okay, so Encik Amir Aris. Okay, so sekiranya hendak bermohon, so seperti yang Encik Hanafi kita beritahulah. Okay, tapi jika mahukan lebih detail lagi, okay, so Encik boleh hubungi nombor yang tertera di skrin supaya kami boleh assist Encik lah. Okay, supaya bantu Encik sehingga ke permohonan. Okay. Alright, so okay, daripada Akmal Aiman, apa flow untuk memohon untuk program ini? Okay, so saya rasa seperti yang Encik Hanafi beritahu tadi, okay, memandangkan untuk permohonan YTP ni menggunakan result trial telah pun dibuka bulan 4 yang lalu. So sekarang ni mereka memang tidak buka untuk permohonan secara online, tetapi boleh memohon melalui email, okay, seperti yang Encik Hanafi sebutkan tadi beserta dengan dokumen yang diperlukan. Okay, so itu saja jalan buat masa sekarang yang kami boleh bantulah, sebab saya difahamkan ramai sebenarnya yang tidak memohon semasa result pada semasa dibukalah pada bulan 4 hari tu dengan menggunakan result trial. Okay, sebab mungkin masa tu tak confident kan. So ada yang tak habis trial, ada yang tidak ambil trial, tetapi bila mendapat result yang sebenar, alhamdulillah melepasi syarat untuk pergi ke Jepun. Jadi saya sarankan adik-adik boleh email kepada yang kami sebutkan tadi lah. Okay. Alright. Okay, so ada pertanyaan lagi. Semua maklumat yang perlu dihantar ke email dalam bentuk PDF ke? Okay, so yes, kalau beli dalam bentuk PDF dan make sure clear lah. Okay, so make sure clear. Alright, so suka juga saya nak highlightkan dari segi facilities lah. Okay, so untuk program UniKL JUP, para pelajar yang masuk untuk program ini, anda semua akan tinggal di asrama di UniKL MFI selama 3 tahun anda belajar di UniKL MFI. Okay, so tak perlu risau dari segi nak kena cari rumah sewa kan, nanti pening nak sewa kat mana. Okay, so tak perlu risau. Okay, adik-adik yang join untuk UniKL JUP ni, anda akan stay di asrama selama 3 tahun. So nak pergi kelas pun sangatlah dekat. Betul Puan Shima Tak sampai 5 minit pun dah sampai kelas. Okay, alright, so jangan risau, di dalam kawasan kampus kita ada asrama, so akan stay selama 3 tahun lah. Alright. Okay. So saya rasa saya akan pergi kepada soalan terakhir lah. Okay, kepada panel kita. Okay, so just saya nak minta mungkin Puan Nur Hashimah. Okay, manakah sebenarnya Puan Nur Hashimah ni adalah alumni untuk program ini. So mungkin Puan Nur Hashimah boleh share sikit lah dengan adik-adik kita dari segi orang kata pengalaman belajar di sana lah untuk program ini sehingga berjaya dan graduate daripada universiti di Jepun. Okay, mungkin silakan Puan Nur Hashimah. Okay, kami bertiga sama-sama alumni. Cuma mungkin Semua alumni. Tiga alumni, cuma kita tak bertemu sebab kita ada fasa umur yang berbeza. Okay, sebagai seorang bekas pelajar sendiri, okay, melihatkan kepada sejarah sejarah rekod graduasi para pelajar daripada Jepun. So yang saya nampak, walaupun kita ada mengalami sedikit kesukaran, saya boleh kata sedikit kesukaran sebab keseronokannya tu banyak. Kita akan belajar bersama kawan-kawan, susah senang menghadapi exam, menghafal kanji tu kita ada kawan-kawan. Dan semangat untuk pergi ke Jepun, contohnya selepas kita dah 2 tahun selepas kita 3 tahun untuk selepas graduasi diploma tu, kita ada keseronokan untuk memilih universiti sebab kita tahu kedudukan universiti tu mungkin terletak dekat satu-satu tempat yang kita suka untuk pergi. Okay, dia ada satu bandar yang mungkin menarik untuk kita terokai kan semua, dan kita akan fikir aktiviti-aktiviti menarik yang akan dijalankan sana. Jadi fasa 3 tahun tu insya-Allah boleh dilalui oleh adik-adik
sekiranya kita sama-sama memberikan kerjasama kepada sensei-sensei, okey. Sensei suruh hantar kerja assignment semua kita hantar, okay, tak ada masalah, and then kita jalani peperiksaan dengan baik. InsyaAllah para pelajar boleh mendapatkan diploma dan akhirnya akan menyambung pelajaran ke Jepun. So di Jepun sendiri, jika kita lihat dari segi kurikulum, dia punya fasa tahunan pembelajaran dia, okay, akan bermula pada bulan April dan akan habis pada Mei. Okay, kiraan 1 tahun dia begitu, dia bukan bermula Januari. Jadi selang semester tu kita ada cuti-cuti yang tertentu di mana waktu itu boleh kita para pelajar gunakan untuk menjelajah tempat-tempat tertentu di Jepun lah. Okey. Contohnya menghabiskan 1 semester, okey, ketika fasa belajar tu kita belajar betul-betul. Pergi kelas mesti on time, okey. Balik tu kita buatlah kerja yang diberikan oleh sensei-sensei, okey. Selepas habis 1 semester kita ada gap sedikit, semester break, okey. Jadi kita boleh habiskan aktiviti apa yang kita dah cita-citakan daripada dekat Malaysia dulu kan. So saya percaya adik-adik pun semua akan ada fikiran yang hampir sama dengan kami-kami yang ex-senior ni, alumni ni. Okey, jadi pembelajaran 2 tahun di sana insyaAllah akan menjadikan kita lebih bersemangat sebab kita ada cita-cita untuk menghabiskan degree dan menimba banyak pengalaman di negara orang. Okay, so itu dari segi perkesan saya sendirilah sebagai alumni. Okay, so diharapkan adik-adik ambil peluang ini. Okay, sebab kita ada peluang ini, ada tawaran pinjaman boleh ubah daripada MARA. Okay, jadi jangan lepaskan peluang ini jika ada kesempatan dan adik-adik sendiri sangat berminat dalam bidang kejuruteraan mekanikal dan electrical elektronik. Dan of course lah pecahan daripada bidang-bidang ini pun sendiri sangat luas. Okay, so jangan lupa untuk menghantar permohonan kepada email YTP MARA tu tadi seperti yang diterangkan sebelum ini. Okay? Okay, alright. So terima kasih kepada Puan Hashimah atas perkongsian dari segi pengalaman beliau belajar untuk program ini. Okay, so seterusnya pada Encik Azrul juga, so alumni juga untuk program ni mungkin boleh share jugalah, okay, mungkin kata-kata semangat kepada adik-adik kita yang akan memohon dan yang mungkin akan berjaya untuk mendapatkan mendapat tawaran untuk program Unika JUP ni. Okay, silakan Encik Azrul. Okay, Kak Farah, so pada pendapat saya lah, saya sebagai bekas pelajar yang kira dah tua ni, maksudnya yang pioneer program ni daripada HEP 1, saya masuk program ni pun daripada tahun 1995, 96 So it's quite lama lah dan saya pun telah berkecimpung dalam program ni almost 19 tahun mengajar pelajar-pelajar untuk ke Jepun. So nasihat saya kepada bakal-bakal pelajar yang nak menyertai program JUP UniKL kejuruteraan ke Jepun ni, nasihat saya adalah pelajar-pelajar haruslah mempunyai minat dalam program kejuruteraan. So itu yang paling penting. So bila ada minat dalam program kejuruteraan, Wak sekali kawan kata suruh ambil program lain ke apa, so pelajar-pelajar akan lebih fokus untuk belajar dalam ni. Sebab kalau tak ada minat dalam program kejuruteraan, contohnya lah mungkin ada paksaan daripada faktor luar untuk ambil program medik, tapi pelajar tu minat untuk ambil medik tapi mungkin dipaksa untuk masuk ke program, so agak sukar sikit untuk belajar. So jika ada minat, maka proses pembelajaran tu akan menjadi lebih mudah. Dan untuk program kejuruteraan ni juga, so contohnya bila pelajar-pelajar telah menyambung belajar di Jepun, so kebiasaannya setahun sebelum pelajar-pelajar ni tamat ataupun bergraduasi di Jepun, so kebiasaannya pelajar-pelajar ni telah mendapat tempat pekerjaan. So even di negara Jepun ataupun mungkin di negara Malaysia lah. So daripada segi orang kata marketable pelajar-pelajar kejuruteraan ke Jepun ni, dia punya rate adalah tinggi lah. So setahun sebelum mereka menamatkan degree mereka kat Jepun tu, maksudnya diorang dah ada tempat pekerjaan. So mungkin juga pelajar-pelajar ni ada peluang untuk bekerja di Jepun ataupun di negara-negara luar. Sebab
currently ni pun berbanding dengan zaman saya dulu negara Jepun untuk globalisasi mungkin tertutup. Kurang sikit pendedahan untuk tenaga-tenaga pekerja luar untuk bekerja di Jepun. So Wak Imah, untuk dalam situasi sekarang ni, kerajaan negeri Jepun sekarang telah lebih buka ataupun globalize untuk membawa tenaga-tenaga pekerja expertise dalam kejuruteraan untuk bekerja di negara Jepun. So itu adalah peluang yang pelajar-pelajar perlu rebutlah. Untuk bagi saya perlu ada minat yang penting. Okay, Kak Farah? Itu saja. Okay, alright. So thank you kepada Cik Azrul. Yes, betul. Perlu ada minat. So daripada minat lah, daripada situ daripada minat, so kita akan berjaya menghadapi cabaran dan insyaAllah kita akan berjaya. Okay, so okay, last kali kepada panel kita, Cik Hanafi dan selaku alumni juga untuk program ni. So bagus untuk program ni, ketiga-tiga panel kita adalah alumni program ni. So jadi mereka sebenarnya banyak pengalaman lah untuk dari segi program ni. So jadi Cik Hanafi selaku panel yang terakhir untuk share lah kepada adik-adik kita semua. Mungkin dari segi tips nak belajar kat Jepun ke, kan, dari segi lifestyle di sana ke, mungkin Cik Hanafi boleh share sikit lah dengan adik kita. Saya sebagai alumni, saya alumni berapa tahun lah, saya rasa 15 tahun yang dahulu. Saya memang menggalakkan lah untuk pelajar pergi ke negara Jepun. Yang kita tahu Jepun memang top top country dalam ekonomi dunia. Ni Jepun dah nombor 3 saya tahu. Dan kita akan merasakan suasana yang amat berbeza lah compare dengan suasana dalam Malaysia. So dengan environment semua bahasa Jepun, tulisan kanji, dan juga yang paling penting kita boleh berada di negara 4 musim lah. Iaitu Jepun kita boleh main salji, kita boleh main surfing, kita boleh main luncur ombak tu, dan pelbagai aktiviti yang totally lain daripada apa yang ada di Malaysia. Dan juga pada masa yang sama, sesiapa yang berminat mengenai otomotif, banyaklah kenderaan-kenderaan atau kereta yang boleh pelajar beli dan guna atau beli bawa balik ke Malaysia yang harga yang agak murah kalau dibandingkan dengan di Malaysia. So pelbagai aktiviti boleh kita buat, dan yang paling penting kita ke sana, ke Jepun adalah ditaja oleh pihak MARA, dan ini merupakan salah satu kelebihan yang tidak ada pada negara-negara lain dan tidak dapat pada semua orang di Malaysia. Cuma pelajar yang excellent sahaja dapat pergi ke sana dan menikmati kehidupan dan pembelajaran di Jepun. Itu saja daripada saya. Kita jumpa nanti di sini. Betul. Di sini. Okay, so terima kasih Cik Hanafi. Alright. So terima kasih kepada panel kita. Okay, so Cik Azrul, Puan Hashimah dan Cik Hanafi atas perkongsian mengenai program Uni KLJUP hari ini. Okay, so jadi seronok saya dengar dapat main ski lah, dapat main salji kan. So bila bunga sakura ada, cantik, memang cantik lah. Okay, so InsyaAllah adik-adik yang akan menyertai program Uni KLJUP ni, anda tidak akan menyesal. Anda akan menjadi engineer yang berjaya dan anda boleh juga orang kata enjoy lah apabila belajar di Jepun nanti. Okay, so kita pun dah pukul 11. Okay, so kita rasanya sampai di sini sajalah sesi sharing kita mengenai Uni KLJUP pada hari ini. Alright, so terima kasih kepada semua panel kita dan terima kasih juga kepada pendengar kita di Facebook Uni KL MFI Official. Okay, so diharapkan adik-adik semua mendapat information daripada sesi kita pada pagi ini. Alright, so sebelum saya akhiri, so semua jaga diri, stay safe. Sebab keadaan COVID di negara kita masih lagi dalam keadaan yang orang kata tinggi, masih lagi lebih 5,000 kes. So semua duduk di rumah, stay safe.
So insyaAllah kita akan berjumpa lah di Uni KL MFI. Okay. Alright. So terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat pagi. Happy weekend. Take care semua. Thank you. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. UNIKL, UNIKL, go! UNIKL, go! La 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 la. Sedia semua. UNIKL, ayo bagi semua, ayo payung dan marah, ayo buat selamanya. Ayo bagi semua, ayo payung dan marah, ayo buat selamanya. Bila masanya sorakan bergema gelanggang, gempita kejayaan bersama. Tidak kau gentar, tidak kau serah semangat, membara kemenangan tercipta. Lakarlah sejarahmu, burung tata yang satu. Teguh walau gemuruh, lawan pantang ditawan. Oh kibarkan panjang, ayo bangkit semua, ayo payung dan marah.